Mari kita tengok sinopsis apakah kandungan halaman yang ke-11 pada hari ini. Jadi itulah apa yang ada pada muka surat 70 hingga 73 itu, sambungan kisah sembelih lembu betina. Ya Ustaz ya, semalam kita dah bincang, mereka tanya lembu macam mana, warna macam mana. Hari ini sambung lagi pasal dah susah sangat nak cari lembu tersebut. Akhirnya mereka tanyalah Nabi Musa, tolong cerita yang sebenar-benarnya apa, ya. Kita akan tengok. Kemudian kekerasan hati orang Yahudi, ya, kekerasan hati Bani Israel yang ada kaitan dengan kita juga. Kita nak simak, kita ni hati keras ke hati lembut, itu yang Allah nyatakan. Dan disambung dengan kaum Yahudi dianggap mustahil beriman, ya. Allah memberikan beberapa perkara, dan perkara ini bukan sekadar untuk kita kata oh ini orang Yahudi dekat Israel sana, tetapi sebenarnya ini panduan kepada kita tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita semak, adakah kita ini mengikut jalan kanan menuju kepada syurga ataupun naudzubillah min zalik, yang Allah nyatakan hati yang rosak, hati yang sakit disebabkan tidak mahu beriman. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina. Innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insha'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Kita ingin ambil 3 pelajaran resolusi daripada halaman ini. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan perintah yang mudah dan jangan memberatkan, jangan banyak songel, jangan banyak tanya, dah dapat sesuatu perkara buat, ya. Jangan banyak tanya. Yang pertama. Yang kedua, perkataan insya-Allah, ya, adalah perkataan yang amat penting diucapkan untuk kita mendapat hidayah, ya. Itu penting sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 70. Dan yang ketiganya, pentingnya kita menjaga akal dan juga hati kita. Akal yang disentuh pada ayat 73 dan hati yang disentuh pada ayat 74, Ustaz, ya. Akal dan hati ini kena jaga betul-betul. Itu sebabnya bagi cikgu-cikgu yang mengikuti program ini, adik-adik yang mengikuti program ini, kita belajar juga, tetapi kena juga cikgu, kalau Ustaz, ya, kalau boleh dekat sekolah di peringkat kepimpinan boleh buat silibus ataupun sukatan pelajaran hati. Kalau bolehlah, ya, pengurusan hati. Pasal apa? Di sekolah kita diajar pengurusan intelek, IQ. Itu yang berfikir aras tinggi, tapi beremosi aras tinggi tidak diajarkan. Jadi kalau boleh, kalau kita belajar daripada surah ini, kita tahu bahawa Bani Israel dari segi pandai tidak dinafikan. Dulu saya ada seorang kawan dekat luar negara dulu, Ustaz, memang kawan dengan seorang Yahudi lah. Dia memang bijak, dia belajar sikit boleh skor sampai 4 flat. Saya terhege-hege kan, dapat tak 4 flat kan. Hebat jugalah. Ya. Jadi dari segi bijak memang bijak. Tetapi Allah sudah bongkar, ya, bahawa sebenarnya bijak ini tidak cukup. Kita ada ilmu sedikit, kita uruskan hati kita, kita buat sedikit dengan rasa kehambaan kepada Allah, itu lebih bermakna, ya. Seperti mana kalau kita tengok contoh sahabat, Ustaz, ya, Bilal bin Rabah, kita sebelum ini cakap tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Bilal bin Rabah itu mungkin ilmunya tak tinggi, dia hamba, tetapi kerana hatinya itu telah disusun ataupun telah dipandu oleh La ilaha illallah, oleh Al-Quran, maka kesannya ialah dia membina manfaat hingga ke hari ini. Sama juga Mus'ab bin Umar, contoh-contoh sahabat. Mereka itu pandai tinggi ke rendah ke, tapi bila hati diuruskan, mereka terus cemerlang untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Mari kita tengok perkataan hari ini. Perkataannya aqala. Sama-sama kita perhatikan. Apa maksud aqala? Aqala maksudnya ialah kekuatan tersedia untuk menerima ilmu ataupun akal, ya, berulang 49 kali di dalam Al-Quran. Dan kita tengok pada ayat 73 sebentar tadi, aqala ini istilah lainnya, kalau ada kuda ke tali yang pegang itu namanya iqal, ya. Sama juga yang dekat Arab tu igal, maksudnya. Jadi peranan akal kita adalah untuk mengekang daripada terjatuhnya kita ke lembah yang tidak baik, dan itulah peranan akal. Tapi syaratnya apa? Akal itu kalau dia tak diuruskan dengan hati yang baik, dia jadi apa? Dia jadi sombong. Pasal dia nak beritahu saya yang paling baik, saya paling betul. Tapi bila kita gabungkan dengan apa? Gabungkan dengan hati yang lembut, macam mana nak dapat? Dengan kita banyak berinteraksi dengan Quran.
pelajaran pada hari ini berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang besar yang dikategorikan oleh para ulama tajwid, iaitu contoh kesalahan yang besar ataupun jali, iaitu tertukar huruf walaupun tidak berubah makna, seperti huruf sad kepada huruf sin. Kita baca sirata, kita tukar dengan sin. Jadi kesalahan ni sama ada berubah makna kepada makna lain ataupun tidak berubah makna pada tidak ada makna. Itu juga dikategorikan sebagai satu kesalahan yang besar. Jadi kita elakkan baca Quran. Lagi surah Al-Fatihah, ramai juga yang baca siratal ladzi dengan sin. Mungkin dia malas nak tebalkan sin sad itu, maka jadi siratal ladzi. Maka itu juga berubah kepada huruf. Ya, masya-Allah. Maka qiraat kita membacanya dengan huruf sad.